Hey guys, welcome back to the channel. Kalau episod sebelum ni kita tengok pasal structure isomer, episod kali ni kita akan bincang berkenaan stereoisomer pula. Apa itu? Nak tahu lebih lanjut? Stay tune. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Episod kali ni kita akan bincang berkenaan stereoisomer. Okay, so stereoisomer ni satu benda yang baru yang anda tak pernah belajar lagi kat sekolah, tapi kita akan kupas dengan lebih mendalam di sini. Stereoisomer ni satu benda yang sangat unik dan sangat menarik because dan dianya sangatlah penting dalam reaction untuk organic compound ni. Okay, so tak nak bincang terlalu banyak lagi, kita tengok dulu apa aim kita dalam video kali ni. In this video, kita punya aim very simple. Kita nak describe apa itu cis-strand isomerism yang boleh terjadi sebabkan restricted rotation about C double bond C and juga C single bond C in cyclic compound. And also kita akan bincang berkenaan cis-strand isomerism of a given structural formula. Okay, but sebelum kita jauh mendalam ke sana, kita revise balik konsep isomerism. Isomer ni kita dah cakap dia adalah satu compound tu yang mempunyai formula yang sama, tetapi cara susunan atom dia tu berbeza. Okay, so kita ada dua jenis isomerism yang mana dia iaitu satu adalah constitutional isomerism and another one is adalah stereoisomerism. Kalau dalam episod sebelum ni kita discuss berkenaan constitutional isomerism, episod kali ni kita akan berbincang berkenaan stereoisomerism. Stereoisomerism ni merupakan adalah isomerism yang disebabkan different in spatial arrangement. Okay, spatial adalah spatial ni adalah susunan dia dalam space. Okay, so dalam space tu dia bukan berbeza in term of sambungan, tetapi berbeza in term of susunan. Dia sambung di tempat yang sama, tetapi susunan dia berbeza. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, itu yang berbeza di sini. Okay, so ada dua jenis stereoisomer. Yang pertama adalah diastereomer, yang kedua adalah enantiomer. Okay, so stereoisomerism kita boleh pecahkan kepada dua, iaitu diastereomer dan juga enantiomer. And bawah diastereomer ni pula dia boleh pecah lagi kepada dua, iaitu satu adalah conformers, lagi satu adalah cis-strand isomerism. But kamu jangan risau, kita punya syllabus kita hanya akan fokus pada cis-strand isomerism sahaja. So tak perlulah risau dekat sini. Okay, apa itu cis-strand isomerism? Cis-strand isomerism atau nama lain dia adalah geometric isomer, adalah pair of molecule yang ada molecular formula yang sama, tetapi bonding itu rotated into different orientation yang menyebabkan dia punya susunan tu jadi berbeza. Okay, kita akan tengok in term of three-dimensional space. Cis-strand adalah satu perkataan yang bermaksud bahawa on the same side, manakala trans adalah satu perkataan yang membawa maksud kepada on the opposite side. Side yang sama, cis adalah cis. Okay, kalau opposite side kita panggil dia sebagai trans. Okay, so contoh macam ini. So 1, 2, 3, 4, these two things, okay, you boleh tengok carbon atau boleh tengok hydrogen are on the same side. So dia adalah cis. Okay, dan ni adalah 4 carbon, so cis 2 butene. Okay, kalau ada ini 1, 2, 3, 4, dia on the opposite side, so dia adalah trans 2 butene. Okay, so mesti tahu dekat sini cis sama side, trans opposite side. Okay, next one. Apa syarat untuk ada cis-trans isomerism ni? Syarat for geometrical isomerism ni ada dua. Yang pertama, dia mestilah restricted rotation. Okay, restricted rotation dekat siapa? Dekat C double bond C in alkene ataupun carbon-carbon single bond in cyclic compound. Restricted rotation maksud dia tidak boleh rotate lagi. Dan juga untuk setiap carbon yang berada di restricted rotation ni, dia mestilah attach pada dua kumpulan yang berbeza. Itu syarat dia. Apa maksud saya? Okay, kalau dalam C double bond C, okay, carbon-carbon double bond ni, kalau dia terikat macam ni, dia tidak boleh rotate. Kalau single bond, dia boleh rotate. Okay, tetapi kalau dalam double bond, dia tidak boleh rotate. Bila dia tidak boleh rotate, menyebabkan kalau kata yang hijau ni terikat di bawah, dia sentiasa di bawah. Kalau dia on the opposite side, dia sentiasa di opposite side. Okay, so satu compound tu kalau dia ada cis, dia akan ada trans. Dia tak boleh ada cis saja, dia mesti ada cis dan trans. Dia mesti dalam satu pair. Okay, so nak clear lagi, kita tengok this one. Kita lukis the structure of 3-pentene. So 3-pentene, okay, kalau tak tahu lukis dulu general saja. 1,
2, 3, 4, 5. Pan kan 5 karbon. Dan in, alkin pada karbon yang ketiga. So 1, 2, 3. Pada karbon ketiga ada double bond. Okay. So bila dia ada double bond, kita akan lengkapkanlah hidrogen dia. So setiap ni ada 1, 2, 3. So ini 1, 2, 3 perlukan 1. Ini pun perlukan 1. So ini perlukan 3. Okay. So sekarang ni kita nak lukis geometrical isomer. Fokus kita adalah pada karbon-karbon double bond ni. Sebab ini adalah center yang mana kita akan ada kita punya cis-trans isomer. Okay, bila kita akan ada macam ni, the next thing yang we have to know is kita kena identify kumpulan-kumpulan yang ada pada sini. Mesti dua kumpulan yang berbeza. So ini 1. Okay. Okay, so ini pun 1. Dan lagi 1 kita ada yang ini. Okay, ini 1. Dan juga ini semua, ini satu grup kita ambil. So once kalau kita dah ada benda ni, apa kita perlu buat next adalah kita akan lukis dia punya isomer lah. So bila kita nak lukis isomer dia untuk cis-trans isomerism, okay, so macam mana kita nak lukis? Mesti start dengan C double bond C. Okay, dan dua kumpulan sama untuk di tempat yang sama. So dia mesti lukis macam ni. Okay, so dua yang atas H tu lah, kita letak H, dan ini adalah kita punya CH3. Kita boleh simplify dia, tak ada masalah. Dan this one adalah CH2, okay, dan CH3. Bonding tu mesti dengan carbon. Okay, so nama dia akan jadi apa? Nama dia akan jadi cis-3-pentene. Macam nak lukis trans pula. Kalau nak lukis trans, dia mestilah pada opposite side. So, dia adalah C double bond C. Okay, mesti lukis dalam bentuk macam ni. Okay, so pada karbon ini, H ni di bawah. So, H ni naik atas. So, sini adalah CH3. Okay, ni adalah CH2, CH3. Okay, so this is how we draw kita punya trans-3-pentene. Okay, kalau tak nampak macam mana cis-trans itu, kalau kita tengok balik pada kita punya hydrogen tu, so hydrogen tu dia on the same side, ini on the opposite side. So ini adalah kita punya geometrical isomerism dalam alkin. So kalau satu compound tu dia attach pada dua kumpulan yang sama, contoh macam ini, okay, dua kumpulan yang sama ini. So ini satu kumpulan, ini satu kumpulan. So dia tidak akan ada cis-trans isomerism lah. Dia tidak akan ada geometrical isomer di situ. Sebab dia syarat dia mesti two different group attached to the carbon. Okay. Tadi kita tengok dalam alkin, sekarang kita tengok dalam cyclic compound pula. Dalam cyclic compound, apa yang anda perlu tahu adalah kita ada restricted rotation. Disebabkan bonding tu dalam bentuk ikatan gegelang, dia punya rotation dia adalah terhad. Bila rotation dia terhad, dia tidak boleh rotate freely. Okay, so therefore dia juga boleh buat cis-trans isomerism. Tapi yang paling penting sekali di sini adalah you have to know how to draw the structure of the compound dalam bentuk cis-trans untuk cyclic. Okay, contoh kita ambil contoh adalah 1,2-dichloropentane. Untuk 1,2-dichloropentane, so ini adalah 1,2-dichloropentane, dia 5, segi 5. Okay, pada karbon pertama Cl, karbon kedua pun ada Cl. So macam mana kita nak lukis cis-trans dia? Paling penting di sini adalah you have to know how to draw dalam bentuk macam ni. Okay, so Cl dekat karbon ni is actually ada hydrogen dan juga ada hydrogen. So you tarik dia bagi tegak. Bagi tegak macam tu. Okay, so sekarang ni ini adalah satu H, ni H, ni adalah Cl, ni adalah Cl. So sekarang ni kalau kita tengok, kita punya hydrogen ataupun klorin adalah pada side yang sama kan. So ini adalah kita punya structure of cis 1,2-dichlorocyclopentane. Okay, macam
Macam mana nak buat trans? Sama juga prosedur dia. Okay, so you lukis dia macam ni. Bila lukis skeletal, you punya garisan tidak boleh terlebih. Kalau terlebih, dia akan dikira satu carbon di situ. So buat satu garisan tegak. Garisan tegak. Okay, so sekarang ni Cl di atas, Cl di bawah, hidrogen, hidrogen. Kalau kita tengok di sini, okay, kita punya hidrogen, klorin berada on the opposite side. So bila dia berada on the opposite side, nama dia akan jadi trans 1,2-dichloro cyclopentane. Okay, so ini adalah geometrical isomerism dalam cyclic compound. Okay, ini adalah contoh-contoh yang lain. Tapi anda perlu tahu satu benda, dia tak semacam daripada kedudukan 1-2. Untuk cyclic, dia boleh juga dalam kedudukan 1-3, 1-4, 1-5 and so on lah. Jauh pun tak ada masalah. Okay, macam ni kalau kita nampak. Okay, kita punya klorin tu dalam kedudukan 1-3, tapi dia still lagi cis to each other. Ni adalah trans to each other. Okay, ada example 1,2-dimethyl cyclohexane. Okay, so dia boleh juga macam ni. It doesn't have to be compound yang sama. It can be different things, but hydrogen tu boleh jadi cis dan trans to each other. Right. So ini adalah geometrical isomer dalam cyclic compound. Okay, next things adalah physical properties of cis and trans isomers. Untuk physical properties of cis and trans, diorang punya melting point dan boiling point akan ada sedikit perbezaan di sini disebabkan oleh overall dipole moment. Kalau contoh kita ambil cis 1,2-dichloroethane and trans 1,2-dichloroethane. Okay, so dia punya boiling point dia ada sedikit perbezaan di sinilah. Okay, dan kita nampak di sini bahawa cis punya lebih tinggi daripada trans. Kenapa? Okay, jadi balik pada structure of cis. Kalau cis, dia akan ada dipole ke sini dan juga dipole ke sini, menyebabkan dia akan ada resultant dipole moment ke bawah. Tapi kalau trans, dia ada dipole ke sini dan dia boleh cancel out dengan dipole di sini. Okay, so kita bercakap bahawa the dipole moment combine akan ada menyebabkan overall molecular dipole, which is this one lah, dan juga dia ada intermolecular dipole force of interaction. Manakala dalam trans, dia punya dipole moment cancel out each other, menyebabkan dipole moment is equal to 0. So kita boleh conclude di sini bahawa cis isomer mempunyai boiling point yang lebih tinggi berbanding trans isomer disebabkan oleh resultant dipole moment yang ada dalam molekul itu sendiri. Dalam episod kali ini, kita ada bincang berkenaan cis and trans isomer ataupun geometrical isomerism. Kita tengok dia boleh wujud dalam dua keadaan. Yang itu satu untuk alkene dalam C double bond C, yang kedua untuk cyclic compound yang ada C single bond C. Syarat yang kedua yang perlu dipatuhi, mestilah ada two different group attached to the carbon. Remember how to draw the structure. It might take time for you to get familiarized to it. Okay, remember untuk cis isomer, dia mempunyai boiling point yang lebih tinggi berbanding trans isomer. Okay, I really hope you enjoy this video. Episod kali ini dia tidaklah terlalu panjang sebab kita bincang berkenaan stereoisomer, satu saja komponen iaitu cis-trans isomerism. In next video, kita akan bincang berkenaan enantiomer. Kita akan tutup topik 4.3. Okay, with that, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum. Bye.